Okey, time check. Kita ada lagi 3 minit. Technical ready ya? Okey, Ustaz. Okey semua, jam menunjukkan hampir 2:30 petang. Jadi dengan ini saya ingin memulakan siaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat mengikuti siaran webinar SESMED siri kelima. Satu program yang dianjurkan oleh UKM SESMED bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan agenda keusahawanan di IPT. Pada petang ini kita rasa amat bertuah kerana kita dapat menjemput seorang tetamu yang bakal berkongsi pengalaman serta kejayaan mereka dalam melaksanakan aktiviti keusahawanan di kalangan mahasiswa di institusi beliau. Sebelum itu sedikit latar belakang mengenai program kita pada petang ini. Kita akan mendengar sesi perkongsian daripada tetamu kita. Kemudian kami mengalu-alukan penglibatan saudara hadirin yang sedang mengikuti siaran ini untuk mengajukan soalan ataupun berkongsi juga pendapat mengenai topik yang sedang kita bincangkan pada petang ini. Untuk makluman semua, siaran ini disiarkan melalui pelantar Webex. Di samping itu ianya turut disiarkan melalui Facebook UKM SESMED secara langsung. Jadi bagi yang dapat mengikuti siaran ini, kami amat mengalu-alukan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan bagi memeriahkan lagi sesi kita pada petang ini. Adalah menjadi harapan kami di UKM agar ini menjadi satu platform untuk kita bertukar-tukar pendapat, berkongsi pengalaman dalam usaha untuk memajukan lagi agenda keusahawanan di IPT masing-masing. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perbetangan kita pada petang ini bertajuk peranan The Brick dalam memangkin semangat keusahawanan pelajar di USM. Jadi sedikit latar belakang mengenai kenapa USM yang kita pilih untuk petang ini. Sebagaimana yang semua sedia maklum, pada tahun 2018 USM, University Sains Malaysia, dinobatkan sebagai pemenang anugerah keusahawanan KPT di peringkat dalam kategori institusi. Semestinya sebagai pemenang, USM telah mempamerkan satu komitmen yang menghasilkan kejayaan yang kemudiannya diiktiraf oleh para juri sehingga menjadikan mereka pemenang pada tahun berkenaan. Jadi jika dilihat daripada perancangan yang dibuat oleh pihak USM, saya yakin ianya merupakan satu usaha menyeluruh secara bersepadu yang membolehkan mereka menghasilkan sedemikian rupa pencapaian yang mendapat pengiktirafan oleh pihak kementerian.
Pada petang ini kita rasa amat bertuah kerana kita akan bersama dengan pengarah Pusat Pembangunan Hebat. Wah, orangnya pun hebat. Saya akan perkenalkan saudara Hazlan. Ni kawan baik saya ni, atau biar secara lebih rasmi saya perkenalkan, tetamu kita pada petang ini adalah saudara Hazlan Abdul Hamid selaku pengarah Pusat Pembangunan Hebat. Bagi yang tak tahu apa itu hebat, nanti kita dengar sendiri penjelasan daripada saudara Hazlan ni. Saudara Hazlan ni bukanlah orang yang baru bagi UKM, kerana dia adalah kebanggaan kami, terutamanya bagi saya dan penyelia beliau Dr. Ida Rosnita pun ada bersama kita. Terima kasih Dr. Ida. Saudari Hazlan merupakan pelajar, antara pelajar terbaik kami. Ni Dr. Lan, Cik Lan, saya cerita sikit jangan marah ya. Dengan rekod pencapaian 4 flat dalam coursework dan tesis dianugerahkan cemerlang. Tahniah juga kepada penyelia beliau, Dr. Ida. Jadi bukan sebarang orang bersama kita pada petang ini. Tetapi pada hari ini bukanlah kita nak cerita pasal pencapaian beliau dalam bidang akademik beliau, tetapi bagaimana beliau membawa agenda keusahawanan di USM, khususnya dengan wujudnya rubrik, dan kita akan perhatikan bagaimana rubrik ini mempunyai sumbangan besar dalam memangkin semangat keusahawanan pelajar. Jadi saya tak nak berceloteh panjang lebar. Saya ingin menyerahkan ruang ini, menyerahkan sesi ini kepada saudara Hazlan untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman USM dalam menjayakan agenda keusahawanan. Saudara Hazlan, silakan. Right, terima kasih Prof. Madya, Dr. Azudin, sahabat juga. Sifu saya di UKM JSB. Panjang lebar introductory dia, malu saya. Tapi saya rasa petang ni macam sirih pulang ke gagang, sebab saya dapat berkongsi apa yang kita buat di USM bersama dengan rakan-rakan kita, terutamanya di UKM dan institusi lain lah. Mungkin ada yang masih belum masuk. Dan tajuk yang diberikan asalnya adalah rubrik, tapi kita bawakan rubrik ini melalui penceritaan The Bricks itu sendiri, dan saya percaya ramai di antara kita dah sampai pun dekat The Bricks. Antaranya Dr. Azudin sendiri yang melihat sendiri keadaan pengurusan The Bricks dan bagaimana kita beroperasi, dan pada petang ini bagaimana The Bricks itu dapat menarik dan memangkin minat pelajar USM terutamanya untuk menceburi The Bricks. Dan Alhamdulillah dalam bulan ini sendiri Dr. Azudin, kita dah terima UTM pada hari Jumaat lepas. Esok USIM, minggu depan UTHM. Dan kita dah ada permintaan untuk latihan industri yang berlaku di The Bricks itu sendiri. Ini Alhamdulillah lah, bukan di dalam kalangan Universiti Sains Malaysia pelajarnya, tetapi daripada luar juga. So petang ni sedikit sebanyak dalam tempoh lebih kurang setengah jam ni saya kongsikanlah sebelum kita buka untuk soal jawab. Saya sharekan dahulu file ya. Dan saya ambil kesempatan inilah sementara nak upload. Terima kasih kepada Dr. Ida dan rakan-rakan JSB yang turut berada di sini pada petang ini. Okey, tajuknya adalah peranan The Bricks dalam memangkin semangat keusahawanan pelajar. Saya nak buka ceritanya dengan hebat dululah, sebab tadi Dr. Din ada sebut. Untuk saya jelaskan sedikit hebat, sebab konotasi ini ramai yang salah anggap. Mereka ingat hebat tu hebat. Sebenarnya hebat merupakan akronim yang terdiri daripada Holistic, Entrepreneurial, Balanced, Articulate Thinking. Yang mana tiganya itu kita ambil daripada MEB Blueprint kita 2015-2025. Dan USM dengan sedikit kreativiti, 3 tahun lepas kita tambahlah Articulate dengan Thinking Attribute untuk melengkapkan pelajar kita dalam menguruskan peranan holistik ataupun elemen holistik, keusahawanan dan seimbang itu sendirilah. Dan kita institutionalize Hebat Development Center atau Pusat Pembangunan Hebat pada 2020, dan di situlah tadi wang kemenangan MEA itu digunakan dengan sebaiknya dan diberikan sepenuhnya kepada pelajar, dan kita hanya ambil sedikit untuk kita raikan mereka yang terlibatlah dalam satu majlis makan malam. Dan
Bawah hebat ini ada 4 sektor yang besar dan 4 sektor inilah berperanan antaranya membawa agenda keusahawanan negara. Dan ini adalah hebat canvas yang saya kongsikan juga dengan rakan-rakan lain yang ini telah menerima kelulusan daripada LGU University Science Malaysia, dan kita di peringkat untuk copyright dan patentkan canvas ini sehingga menjadi terbitan buku terbitan. Okey. Sebahagian kecil yang kita nak kongsi The Bricks ni adalah di bawah student entrepreneurial ecosystem yang mana kita rasakan ia bukan saja dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pelajar ketika dalam sidang pengajian, tetapi ilmu-ilmu dan pengalaman yang diperolehi dari The Bricks boleh digunakan selepas daripada bergraduan. Dan of course semua universiti akan targetkan GE yang tinggi dan job creator dalam menangani isu semasa negara. So saya tak nak panjang lebar di sini. Cumanya kita akan fokus hari ini kepada agenda keusahawanan, dan The Bricks itu sendiri telah menyambut hari kelahiran yang pertama pada 8 Mac 2022. Lebih kurang 15 bulan usianya, dan kita dalam usia setahun jagung, orang kata sebenarnya Dr. Din kita dah buat pecah tanah untuk Cabin by the Woods, satu extension project di The Bricks, dan saya jemput juga lah ni nanti insyaAllah by September dah berfungsi sepenuhnya. Kita tengok juga nanti apa yang mampu The Bricks tawarkan dalam fasa 2 ni. So dalam fasa 1 ni yang penting macam Dr. Din, saya percaya semua universiti inginkan satu-satu peruntukan fizikal. So apa yang USM buat bila kita minta tak dapat, kita gunakan wang kemenangan pada 2018. Alhamdulillah kita menang. Dan dengan kemenangan itu jugalah kita pegang dua orang utama iaitu YB Menteri sendiri, The Big Mama and The Big Papa, dengan Naib Chancellor University and semua jawatan kuasa pengurusan universiti lah. Itu yang kita buat proses buying in sebelum kita buat penjualan The Bricks, dan idea untuk menubuhkan The Bricks kepada mereka yang terlibat dari dalam kalangan staf dan pelajar itu sendiri. Dan pelajar kita pegang majlis perwakilan pelajar lah, sebab ada satu biro keusahawanan di situ. So idea-idea ini saya rasakan penting untuk menjadikan isu ataupun agenda keusahawanan itu lebih dinamik dan lebih mantap dan dirasai oleh semua yang terlibat dari segi staf hingga ke pelajarnya. Sedikit gambar kalau perasan sebelah kiri itu, itulah dulunya The Bricks. Yang kita nampak ada 12 tiang aja, tak ada apa-apa. Dan kalau ada aktiviti atau program perniagaan, kita akan pacak meja 5x3 ataupun gerai-gerai kecil. Dengan wang kemenangan tersebutlah kita mampu hasilkan The Bricks yang sebelah kanan, yang bertaraf dunia saya kira dengan kelengkapan CCTV dan sistem yang canggih. Antara sistem kita pakai terminal di situ dah boleh online dengan semua major credit cards dan American Express sekalipun. So siapa yang shopping dekat The Bricks ni sebenarnya tak payah bawa cash banyak-banyak, memadailah bawa telefon ataupun kita pakai kad. Right? So transformasi ini adalah transformasi ruang fizikal yang mana saya kena ucap terima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin yang lepas kerana telah mendapatkan tapak perniagaan bernilai lebih kurang 1 juta bangunan asal daripada MARA. Yang ini projek CSR MARA yang kita collaborate dan kita ubah suai rupa bentuknya untuk menjadi satu ruang niaga yang komprehensif lah, melibatkan pelajar dan orang luar. Di bawahnya ada The Bricks dan di atasnya kita buat projek RFP dengan terdahulu adalah di Power, yang mana antara kontraknya kalau boleh saya kongsikan adalah vendor ataupun mereka yang terlibat berjaya menerima kontrak ini perlu mengambil pelajar USM sebagai peniaga dan pekerja di entiti mereka lah. Dan dalam kes ini di Power telah melatih sebanyak 4 usahawan yang dibuat dalam keadaan saya kira tergesa-gesa juga sebab PKP melanda pada tahun 2020. Cuma kita tak dapat hasilkan banyak usahawan pelajar lah ketika itu. Dan kali ini bila kontraknya habis, kita dalam usaha untuk mengemarahkan dan kita buka iklannya nanti kepada publik untuk memenangi tender untuk RFP tersebut. So kombinasi perniagaan cenderahati dan ruang santai serta tempat ruang makan yang digandingkan pada satu tempat dan diletakkan di sebelah bangunan convocation merupakan
pusat yang strategik lah untuk perniagaan pelajar sebenarnya. The Bricks ni terletak di apa orang kata dekat the heart of USM sebenarnya. Sebelah belakang tu adalah kawasan tapak perniagaan Convocation, yang mana Convocation kali ini berjaya membawa satu pulangan yang besar kepada The Bricks dan rakan-rakan The Bricks. Okay, seterusnya kalau boleh saya minta Cik Rosdi, saya tak boleh play lalu sini, kongsikan link tadi Cik Rosdi, saya nak tayangkan sedikit video tentang The Bricks supaya kita boleh bincang lanjut. Boleh kan? Boleh, sekejap tuan. Saya Terima kasih. Video The Bricks ini merupakan hasil usaha pelajar-pelajar USM yang terlibat dengan The Bricks, dan kita kemukakan untuk Festival of Ideas lah atas menyahut agenda untuk mengimarahkan lagi laman web KPT dan menjual idea di sebalik The Bricks itu sendiri. Membawa bukan saja agenda keusahawanan tetapi agenda hebat itu sendiri. Kerana kalau lepas you tengok video ni nanti, tuan-tuan puan-puan akan rasakan video ini dihasilkan oleh seorang yang profesional. Sebenarnya yang dia penghasilan 100% daripada penceritaan sehingga penerbitan video ini, video berdurasi 4 minit ini adalah hasil tangan pelajar kita. ada nampak tuan? Saya masih tak nampak. Ke saya kena unshare dulu? Cuba share dulu. Saya tak boleh share. Tak boleh share. Tuan tutup dulu. Dah nampak tak tuan? Mungkin boleh lah, terima kasih. Okey.
Okey. Okey, terima kasih Cik Rasdi. Saya masuk semula kepada slide saya. Saya juga kongsikan sedikit tentang saya kongsikan link di pautan ruangan chat untuk mereka yang nak tengok semula video tersebut, dan ini adalah video promosi yang dihasilkan oleh pelajar lah, 100% oleh pelajar. So student empowerment tu yang kita laksanakan, dan kalau kita perhati daripada penghasilan video ni, dia bukan saja tertumpu kepada keusahawanan, tetapi business mindset itu sendiri yang kita nak bawa dari segi organisasi keseluruhan, structure the bricks dan perniagaan serta ekosistem keusahawanan di USM. So apa yang berlaku ni seterusnya jalan. Nampak tak slide saya? Nampak. Dia macam hang lah. Cuba tutup dulu. Saya kena tutup dulu . Ha. Saya tidak diberikan akses untuk close my slides. Boleh bantu ke? Minta jadikan saya presenter semula. Okey. Dah tuan. Alright. Okey, terima kasih. So apa yang berlaku misi dan visi The Bricks memimpin dan melestarikan agenda keusahawanan pelajar Universiti Malaysia seperti yang kita tonton tadi dalam video dah, dan kita pastikan untuk mewujudkan satu pelantar dalam pembangunan keusahawanan pelajar USM melalui agenda hebat bagi meningkatkan nilai kebolehparasaan graduan yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan. Mereka yang terlibat dengan The Bricks diberi latihan keusahawanan sepenuhnya sehingga mereka dapat dan mampu untuk mewujudkan perniagaan mereka sendiri. Dan ada dua track yang kita buka. Satu dia start daripada awal, dan satu kalau dia rasa final year dia tu kemungkinannya bidang yang dia ceburi itu mungkin tak ada dalam pasaran semasa, dan dia nak buat proses keusahawanan, dia boleh join tengah-tengah, tak ada masalah. Dan satu-satu sekitar latihan di The Bricks mengambil masa lebih kurang 3 bulan lah untuk kita complete. Dan saya kongsikan juga sedikit punca kuasa lah. Saya pernah ditanya dengan rakan-rakan pengarah macam mana you make possible benda ni. Saya wujudkan jawatan kuasa di peringkat universiti untuk tie up mereka punya komitmen, dan mereka lah yang akan share dan melaporkan kembali perkara ni kepada LGU. The Bricks ni bukan main kat peringkat pusat tapi sampai ke peringkat LGU, dan pengaruh-pengaruh LGU tu juga kita perlukan untuk mengembangkan lagi kita punya networking di The Bricks. So selain daripada jawatankuasa yang sebelah kanan tu dua, kalau di kita ada jawatankuasa pembangunan aktiviti The Bricks, saya khususkan asing untuk The Bricks, dan kita ada satu lagi jawatankuasa pembangunan inkubator usahawan pelajar. Yang ni kita ada 37 inkubator aktif, dan kita tak ceritalah petang ni. Kita khususkan warna hijau tu, dan di bawahnya adalah usahawan perantis yang terdiri daripada pelajar, dan pelajar ini kita sering bekerjasama dengan MPP lah. Sebab peranan MPP tu juga yang kita rasa perlu, dan pengaruh mereka tu juga kita perlu untuk tie up MPP dengan YBM tu sendiri. Dan kebetulan rezeki kita di USM, Presiden MPP Malaysia tu datangnya daripada USM, Saudara Amir, dan masih berada dengan kita lah bila dia sambung master dan grad baru-baru ni. Okay. Dan kita wujudkan catat organisasi macam struktur entiti sebenar perniagaan yang mana keseluruhannya dikendalikan lebih kurang 20 pelajar dalam satu-satu tempoh cycle 3 bulan tersebut, daripada HR dan event management, finance and procurement, sales, retail and marketing, production, quality control, sehinggalah maintenance operation dengan storekeeping yang dilaksanakan oleh para pelajar. Saya meletakkan tengkuk saya sebenarnya bila kita perkenalkan 100% student empowerment, sebab ini melibatkan keuangan dan PTJ. Tetapi Alhamdulillah dengan pemantauan dan guidance yang baik daripada tim keusahawanan HDC atau Pusat Pembangunan Hebat, kita mampu melatih bukan saja usahawan tetapi mereka yang
boleh integrasinya tinggi untuk mengendalikan satu-satu perniagaan yang melibatkan kedudukan kewangan yang tinggi. Dan ada yang tanya macam mana Pusat Pembangunan Hebat USM buat benda ni melalui bendahari. Okay, terus terang saya sebut, kita tak lalu bendahari untuk duit The Bricks ni, kita lalukan anak syarikat kita iaitu Uscience Holding Berhad, yang mana satu hari nanti The Bricks itu sendiri dalam perancangan terdekat kita nak daftarkan dia sebagai satu entiti yang berasingan dan The Bricks itu juga menjadi anak syarikat USM. Tapi prosesnya mungkin saya dah tak duduk kat sini lah Dr. Din. Mungkin orang lain ketika itu. kita lay out the plan aja lah. Alright, dan mereka yang dilantik sebagai manager juga melalui proses permohonan dan temuduga yang dilaksanakan oleh pelajar. Cuma kelebihan yang diberikan kepada manager ni, mereka dapat allowance yang lebih sikit lah. Macam Dr. Din bila jadi pengarah pusat tu dia ada allowance pengarah pusat. Super juga dekat manager The Bricks, kita bagi lebih. Okay, dan ini adalah poster-poster lah yang saya tunjukkan bagaimana kita boleh menarik minat mereka. Pelajar ni bila dia tengok ada allowances, ada flexible schedule, ada dapat goal, hebat credential tu, mereka tertarik untuk join. Dan kita juga acknowledge mereka yang buat sales yang tertinggi. Ini antara sales yang tertinggi dibuat oleh fasa 4 RM13,985 oleh sekumpulan 6 pelajar dalam satu unit di bawah The Bricks. Dan saya kongsikan juga dan turut berbangga dan terima kasih kepada Pengurusan Tinggi USM, rakan-rakan PPSK kerana you all lah sales kami tinggi sebab masing-masing Shopee tinggi itu. Dan sehingga hari ini jam 12 tadi sales kita dah mencapai RM269,342 melalui 5 fasa saja dan kurang daripada 15 bulan. Tapi saya kena sebut jugalah dalam fasa 5 sebab kita ada konvo fizikal dan dalam tempoh minggu convocation saja sales kita menjangkau lebih RM64,000. Yang ini semua pengendaliannya pelajar yang mana kita monitor dan untuk pastikan duit itu ada di situ dan barangnya tidak hilang dan diproses dengan baiklah. Ini antara proses-proses yang kita turut ajar selain daripada ilmu keusahawanan itu sendiri. So hasratnya macam saya sebut tadi, mungkin ke depan kita akan daftarkan The Bricks sebagai satu entiti berasingan atau anak syarikat USM, dan dalam masa terdekat tahun ini kita akan buka lagi 2 cawangan, satu di kampus kejuruteraan Nibong Tebal dan satu lagi di Kelantan, kampus Kubang Krian, atas kejayaan apa yang dah berlaku dan menjadi platform juga untuk perniagaan-perniagaan berbentuk teknopreneur lah sebab kejuruteraan dengan kesihatan ni dia banyak jual barang-barang engineering dan perubatan. Okay. Kita juga sebenarnya cascade dan kongsi maklumat-maklumat KPI universiti, KPI keusahawanan universiti dengan para pelajar dan pemimpin keusahawanan, pemimpin pelajar keusahawanan. Yang ini mereka kena faham dan mereka lah sebenarnya menjadi proksi untuk dapatkan penyertaan dan penglibatan pelajar. Contoh macam peratusan usahawan pelajar FPT yang menjalankan perniagaan di kampus ni, kalau nak harapkan pusat kami saja, kami tak mampu, terus terang kami sebut. So kami gunakan proksi yang dilantik ini untuk mendapatkan, kalau tahun lepas kita capai 3,700, bila dah capai tinggi ini, kementerian dia of course dia naikkan. Tahun ni kena capai 4,136. Dalam kedudukan pelajar belum 100% berada dalam kampus. Ini cabaran-cabaran yang antara lain kita turunkan juga dekat manager dan kru The Bricks untuk sama-sama membantu untuk menghasratkan apa yang KPT mohon dan mereka lah yang mempromosikan semua program yang dirancang dan dengan KPI tertentu. So they are in the know dan kita libatkan juga pemimpin pelajar. Kebetulan Biro Keusahawanan yang menerajui MPP pada sidang kali ini juga turut pernah menjadi kru dalam fasa 3 dan 4 dan sekarang dalam fasa 5 pun dia turut join. So kita punya linkage dengan MPP sangat dekat. Right? Dan ini adalah to get things go, kita perlukan orang yang betul lah selain daripada VC dengan YBM tu sendiri. Tu Abang Long kawasan, dia cakap pinggang baju merah, antara yang pernah sampai dan menyokong juga agenda ni dan kita harapkan supaya benda ni ada juga dengan UKM dan rakan-rakan lain lah, mungkin atas nama lain, tapi platform fizikal itu yang kita rasakan yang kita perlu fight untuk universiti awam. Right, ini rakan-rakan KPT dan rakan-rakan SPPK, pengarah-pengarah keusahawanan Universiti Awam. Terdahulunya sebelah kiri adalah Prof Adrin, TNC mantan, dan kini diterajui oleh Prof Azlinda lah.
Okay. Kita juga bawakan mereka yang berada di luar negara untuk datang. Ini adalah latest Duta Romania yang kita jemput untuk berada dengan The Bricks dan dia tertarik dengan model ini. Apa yang kami buat sekarang, kami tengah packagekan model The Bricks dengan pelajar, model pelajar itu sendiri dan kalau tak ada aral, kita patentkan dan kita akan jual model tersebut di tempat mereka pula. Antaranya kalau kita boleh ceburi adalah negara-negara dunia ketiga, tapi kita nak go beyond that. Mungkin negara dunia ketiga ni dah banyak orang explore. So kita nak tengok negara-negara yang kita kata berambut perang dan berkulit putih lah. Supaya model ini boleh diangkat dan dibawa. Hasratnya macam ni, bila ada counter partner sebegitu, kita nak hantar usahawan kita ke sana, usahawan pelajar kita ke sana. So MOU itulah yang sedang kita cuba bincangkan dengan pihak-pihak kedutaan dan rakan-rakan kolaborasi luar negara kita yang telah pun memang ada MOU dengan USM. So strategi kedua adalah Dr. Din, saya kumpulkan semua MOU senarai itu, saya go through one by one. Apa aktiviti yang ada dalam ni? Tapi of course dengan kerjasama pejabat lain lah sebab kita tak ada access tentang MOU. So bila saya pick up 2-3 yang penting, kita cuba collaborate dengan The Bricks. Okay. Bukan itu saja, mereka yang join The Bricks ni harus tahu etika, personality, of course lah. Etika untuk menyiapkan meja santapan dan menu-menu tertentu mengikut negara. Dalam kes ini, menu Mak Saleh lah yang kita ketengahkan. Dengan kos yang diberikan dengan terhad, kita cuba untuk fit keadaan-keadaan dan lawatan-lawatan tertentu lah. Dan di The Bricks ini sendiri bukan ada entiti perniagaan iaitu oleh-oleh, tapi di spot adalah satu ruang yang kita buka kepada orang luar untuk gunakan, yang mana kebanyakan MOU, MOA yang kita buat asasnya berlaku di sinilah perbincangan awal. Dan di hujung sana kalau nampak skrin tu adalah tempat selain dari PMP untuk kita gunakan PMP dengan pitching, adalah tempat untuk merilis stres kerana ada snooker bertaraf antarabangsa dan kita sediakan senarai lagu terkini yang siapa yang ada suara sedap macam Dr. D ni, lepas-lepas few hour booking, kita melalak 2-3 jam, macam tu lah. Okay. Dan ini aktiviti-aktiviti biasalah Dr. Din, kita adakan promosi, sales dan kita tie up juga dengan aktiviti-aktiviti besar. Bila kita dah dapat mandat daripada Naib Chancellor, banyak aktiviti besar, contohnya sekarang ni mas untuk convocation. Satu sidang convocation 6,000 mas. Bayangkan kalau itu dapat di The Bricks dan kita pun berjaya dapatkan kontrak tersebut. Kita ada program-program besar lain, kemasukan pelajar, itu semua kita collaborate lah. Yang mana The Bricks akan usahakan untuk menyempurnakan hasrat universiti melalui program-program besar yang kita dapat sales tinggi. Of course, ini akan dibantu oleh beberapa PTJ lain termasuk Bendahari dan Usains Holding sendirilah. Dan kita ada satu aktiviti PPV ketika USM diminta untuk buka pusat pemberian vaksin. Apa yang kita buat adalah universiti memperuntukkan sedikit peruntukan melalui sumbangan PPV dan kita win bidding yang mana kita tukar dalam bentuk duit tu, nak bagi balik dekat staff memang tak boleh lah. So apa yang kita buat, kita buka dalam bentuk kupon. So staff yang terlibat dengan PPV akan menerima sejumlah kupon yang mana dia boleh gunakan kupon tersebut antaranya bershopping dekat The Bricks lah. Dan Alhamdulillah itu juga menjadi sumber yang tinggi bagi The Bricks. Selain daripada itu adalah event dan yang terkini adalah pelancaran kolaborasi The Bricks dengan PPJJ. Bila saya melihat akses data pelajar PPJJ, saya dapati PPJJ adalah program pendidikan jarak jauh lah. Yang mana kebanyakan mereka ni mempunyai networking yang besar dan mempunyai kedudukan dalam organisasi masing-masing selain daripada merupakan businessman atau businesswoman sendiri. So kita collaborate dengan pusat pendidikan jarak jauh. Alhamdulillah baru berlaku pada 31 Mei ini di bawah TNC yang baru. Dan kita akan adakan beberapa siri program lah untuk kita dapatkan alumni PPJJ. Contohnya Datuk Vida sendiri adalah alumni USM yang mana kita cuba dah 2 tahun untuk memujuk tapi belum berjaya. So dengan ada kolaborasi begini mungkin insya-Allah lah kita dapat mengimarahkan lagi pengalaman pelajar supaya dia berkecimpung terus dengan ikon-ikon besar dalam dunia keusahawanan atau mereka yang membuat setup keusahawanan di luar sana lah. Okay, dan
sebut tentang rubrik yang Dr. Din cuba highlight dan minta saya kongsi itu, ini adalah ekosistem usahawan pelajar yang mana kita ada lebih kurang 11 modul besar. Ini tak termasuk yang kecil-kecil atau yang jemputan. Ini yang dah kita modulkan dan kita cuba lihat sama ada kita boleh kredit awalkan dalam bentuk akademik ataupun dalam bentuk co-curriculum yang tu sedang dalam usaha. Dan saya percaya UKM pun sesi kita hasil daripada sesi social enterprise tu pun kita sedang cuba nak bangunkan lah di USM dan mungkin saya kena belajar pula lah yang tu dengan rakan-rakan UA lain. So semua program ini telah di ekosistemkan dan akan dilalui oleh semua pelajar tahun 1 hingga tahun 4 sekiranya mereka berminat. Tapi bila dah jadi elektif esok, nak tak nak dia ada option lah untuk dia pilih. Sehingga menjadi elektif tu dia masih menjadi program di bawah pusat kami. Dan KUKE usahawan tu tak letak bawah HDC. Dia terasing. So kita memang pack. Tapi apa yang saya buat dengan pengarah KUKE ataupun bahagian akademik, saya mohon supaya assignment dan percentage assignment di bawah WUS 101 khusus asas keusahawanan itu diolah dan diubah sedikit dengan adanya practical perniagaan. Maksudnya antara assignment yang dia kena hantar adalah BMC, Business Model Canvas tu, dan mereka kena jalankan perniagaan untuk 1 semester. That's how we got our KPI sebenarnya sebab dia dah dikursuskan. So nak tak nak, walaupun dia tak daftar SSM, semua pelajar tahun pertama Universiti Sains Malaysia akan melalui proses perniagaan tempoh jangka pendek lah, 1 semester. Yang tu kita dah letak di bawah SPARK, modul latihan keusahawanan SPARK tahun 1. So sampai tahun akhir lah dia boleh memilih mana-mana kursus yang dia nak. Dan bagi mereka yang saya sebut tadi, tahun 2, tahun 3 atau tahun akhir baru terfikir nak jadi usahawan, dia boleh masuk step dengan seni 2 di bawah tu. Itu crash course yang kami beri supaya dia boleh start up dia punya bisnes dalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Dan Alhamdulillah, Dr. Din hari tu ada dengar NEST at USM merupakan incubator untuk technopreneur antaranya dan menjalankan perkhidmatan lain. InsyaAllah akan dirasmikan pada 5 Julai nanti. Kita jemputlah juga nanti bila dah siap sepenuhnya untuk melihat bagaimana satu lagi pusat ruang fizikal yang akan groom dan melatih bakal-bakal usahawan graduan yang akan dipairkan dengan pihak industri. Maksudnya produk mereka tu dah ada patent. Yang lain-lain tu perniagaan kecil lah yang kita sebut hari ini. Ini kita cuba bawa satu lagi ruang untuk kita communicate dengan industri sebenar untuk mereka pick up produk-produk ni. Alhamdulillah so far ada 19 macam saya tunjuk dekat KPI tadi tu, dan kita cuba dapatkan MOA sebenarnya dengan rakan-rakan kongsi kita lah di luar sana. Alhamdulillah, insyaAllah dengan bantuan pengaruh LGU kita nak gunakan yang tu lah. Kalau saya buat seorang mungkin tak jadi. So ini adalah sedikit sebanyak tentang tour dan glossary rubrik yang kita map. So apa yang ada dekat ekosistem ni dah kita bawakan supaya pelajar nampak dia boleh dapat apa ketika dia join setiap aktiviti di bawah atribut keusahawanan. Dan scorecard ini sebenarnya 3-4 benda ni selalu saya jarang kongsi, tapi Dr. Din punya pasal saya kongsi jugalah satu Melaya. Kebetulan ada 17 orang je lah yang dengar. Okay. Tak risau sebab dah copyright patent. Dia berani kongsi, cuma belum terbit lagi. So apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok attribute gold dengan platinum tu memang kita dah letak the bricks dengan NEST. Platinum ni dia akan pakat dengan industri lah. Selebihnya adalah program bronze dengan silver yang mana dia boleh pantau daripada hari pertama dia jejak kaki dekat USM sampailah dia menamatkan pengajian atau bergraduasi. Alhamdulillah 2-3 perantis usahawan kita yang mendorong mereka sambung master tu sebab dia orang sayang nak lepaskan perniagaan mereka di USM walaupun dah ada perantis-perantis pelapis, dia sambung master sebab dia masih monitor lagi perniagaan untuk dia ready ke pihak industri. Ini satu perkara yang kita tie up pula dengan IPS untuk memberikan ruang kepada pendaftaran yang mudah lah kepada mereka-mereka yang pernah join dan nak sambung belajar. Tapi syarat-syarat asal macam 3-pointer tu semua masih tak boleh kompromi lah, masih kita turuti. So kita canang perkara ini, slide ini, apa yang student akan dapat sekiranya mereka join aktiviti-aktiviti bukan akademik USM di peringkat pusat pengajian atau schools, student society, desa siswa dan the brick serta the NEST activities itu sendiri. Dan kita tied up dengan pemberian asrama.
Ini satu perkara yang dah lama USM buat dah. So siapa yang jadi manager dekat The Bricks, insyaAllah automatic asrama tu dapat lah. Dia tak payah fikir benda-benda lain. Dan of course kita akan ada scorecard dan akhir nanti ECV mereka kita akan padankan dengan pihak industri lah Dr. Din. So secara ringkasnya semua ini akan dipaparkan melalui ECV dan akhirnya nanti mereka ini akan calonkan untuk pingat emas hebat InsyaAllah convocation hujung tahun ni bulan 12 akan ada penerima pingat hebat. Dan kebanyakannya bila saya monitor pingat hebat ini atributnya datang kebanyakannya daripada usahawan pelajar, kerana usahawan pelajar ni jugalah yang paling aktif dan dia jugalah pemimpin-pemimpin yang berada di USM ketika pandemik melanda tak balik, memang bersama-sama dengan kita. So sedikit sebanyak itu dulu Dr. Din, mungkin kita boleh buka pula untuk soal jawab. Terima kasih. Terima kasih saudara Hazlan, Cik Hazlan. Satu perkongsian yang amat menarik. Saya memang kagumlah dengan pembentangan Cik Hazlan tadi, terutamanya bila melihat dari segi perancangan yang telah dibuat oleh pihak USM, khususnya pihak HDC ataupun Hebat sendiri. Saya kagum bagaimana strategi yang dilaksanakan dengan memegang orang kuat ke atas sekali tu. YB Menteri dan juga VC sendiri, dan itu memungkinkan banyak perkara berlaku apabila mendapat sokongan yang padu daripada kepimpinan tertinggi universiti. Kita menunggu soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang sedang mengikuti siaran kita. Ada yang mengikuti di Facebook, dia orang mesej saya, dia orang tak dapat masuk sign in, dia orang minta link. Saya kata saya pun nak cari link susah, tapi saya minta dia orang ikut di Facebook. Tapi kita mengalu-alukan soalan, insyaAllah pasukan teknikal saya akan majukan soalan sekiranya kita terima. Sambil kita menunggu soalan tu Cik Azlan, saya ada beberapa soalan sendiri yang saya nak panaskan, menghangatkan keadaan. Saya memang secara peribadi saya memang kagumlah bila kita dah melihat sendiri. Saya antara orang yang bernasib baik dapat meminjakkan kaki ke tapak The Bricks itu, dan saya amat kagum dengan kemudahan yang terdapat di situ. Dan saya lagi tertarik tu dengan semangat pelajar-pelajar yang terlibat dengan aktiviti di The Bricks itu. Jadi soalan saya, Cik Azlan, bagaimana menarik mereka? Saya tahu Cik Azlan dah terangkan tadi proses rekrutmen dan sebagainya, tetapi bagaimana nak menjadikan ini satu perkara yang menarik, yang mana pelajar-pelajar semua ingin terlibat sama? Apa langkah yang dibuat oleh pihak The Bricks untuk memancing mereka? Tadi dengar kata tie up dengan asrama, itu satu strategi yang baik tu. Yang keduanya, dari segi pembangunan aktiviti dan program di The Bricks itu, bagaimana proses perancangan dia? Apa input yang dibawa oleh pelajar-pelajar ini, dan apa pula bimbingan pensyarah-pensyarah ataupun tenaga pentadbir The Bricks dalam memastikan kelicinan pelaksanaan program? Kalau boleh kita bincang yang ini dulu, Cik Azlan. Okay, terima kasih Dr. Din. Okay, balik kepada soalan pertama tadi, bagaimana kita menarik pelajar ni satu senang je. Apa program pun sediakan makanan. Itu. Makanan ada, akan datang. Dia akan datang kerana dia nak makan. Tapi sambil dia makan itu, kita mulalah promote perkara-perkara yang kita dah rancang. Dan saya work closely dengan mereka. Terpaksa turun padang kadang-kadang macam Kongo ni. Kita buat semakan itinerary sampai pukul 2 pagi. 2 pagi lah saya akan ada kat situ. Itu antara pengorbanan rakan-rakan HDC lah bila kita bersama-sama. Surprisingly, ketika The Bricks cerah pada usia lepas pukul 12 malam, dan Chancellor kita suka ambil angin malam-malam. Nanti bila dia lalu-lalu, dia tengok cerah, dia singgah. Itu antara perkara yang menarik perhatian pelajar bila pengurusan tertinggi
terlibat sama dengan aktiviti-aktiviti belajar, itu antara faktor yang menarik lah. Selain daripada itu, of course, pemberian asrama, benefit-benefit lain selain daripada allowances yang kita beri kepada mereka yang terlibat dengan The Bricks, bonuses, ni diorang dah minta bonus dengan saya ni sebab jualan dah tinggi. So itu juga kita buat. Memang kita buat macam kita takbir satu perniagaan. Saya ni kalau tak pencen pun mungkin boleh kot kerja dekat The Bricks. Okey. Keduanya kita pasangkan pelajar ini dengan fellow yang mana mereka bukan dapat khidmat nasihat dengan kami saja di HDC, tetapi ada lebih 100 fellow keusahawanan terdiri daripada staf akademik dan bukan akademik yang kita letak juga selain daripada supervisor akademik itu atau penasihat akademik mereka. Yang itu juga bila pelajar ni, kalau saya tengok dah 3 cohort yang masuk ni, mereka yang join ni sebenarnya bukan terdiri 100% daripada mereka di bidang keusahawanan atau di bidang pengurusan, tetapi daripada background science, hybrid, yang mana mereka rasakan mereka boleh pergi more than makan gaji. Dan kita pairkan mereka dengan fellow, dan FYP ni, final year project ni, kita dah angkat supaya ada program rintis contohnya dengan Pusat Pengajian Seni hasil akhir FYP mereka ni boleh diniagakan dan boleh dijadikan salah satu produk di The Bricks. Itu juga antara yang menarik minat lah. So kita buka bukan saja kepada penyelidik, pensyarah, tetapi student yang ada produk. Tapi produk yang nak masuk The Bricks ni orang kata berjenis lah sebab kita tapis, kita filter juga dan ada komiti yang tengok. Yang ketiganya tadi, apa tadi soalan doktor yang last tadi? Terlupa. Perancangan program. Okey, yang ketiga ni bila kita tied up dengan permohonan ketah kerja lah yang kita hantar program-program yang diluluskan oleh KPT itu sendiri dan alhamdulillah dana-dana itu sangat membantu dalam melaksanakan program, dan ketika kita dapat kewangan sebelum ini sebelum pandemik, nilai yang diberikan adalah nilai yang pada saya sangat selesa yang membenarkan semua program ini dijalankan di luar daripada USM. Tapi kita packagekan supaya dia tidak belajar tentang keusahawanan sajalah. Ada team buildingnya, ada etikanya, sebab bila buat kat hotel dan luar ni, kita gabungkan dengan beberapa elemen lain yang mana itu juga menjadi pendorong kepada mereka nak join. Sebab pelajar ni jarang dapat berbengkel atau berkursus di luar daripada USM. So dengan adanya kursus-kursus di luar USM ataupun di universiti lain lah yang kita dapat kolaborasi, itu akan menjadi dorongan. Kadang-kadang kita terpaksa filter jumlah yang nak pergi itu. Okay. Bila keempatnya, bila ada platform perniagaan atas talian dan bila pandemik melanda, itu juga menjadi cabaran kami lah sebab the first year untuk 2 cohort tak masuk dekat USM. Tetapi perniagaan yang saya kata di bawah kursus keusahawanan itu perlu berlaku. Mereka kena buat ni, assignment, nak kena hantar, nak kena meniaga, nak kena ada untung rugi, cash flow, dia punya accounting, semua kena hantar, dan bagaimana benda tu nak dilaksanakan. Keadaan semasa itu memaksa kami terpaksa twist semua benda jadi online. Sebelum ni bila kita nak buat microcredit susah tapi bila keadaan memaksa, automatik semua kena terima kaedah baru dan kita tukar, dan alhamdulillah KPT sendiri ada platform Shopee, dan kami sendiri ada platform dalaman yang meletakkan perniagaan atas talian ini boleh berfungsi dengan baik walaupun dalam keadaan endemik. So saya rasa 4 faktor utama itulah yang mendorong bagaimana minat pelajar. Dan yang kelima last, Dr. Din, kita lantik juga duta-duta keusahawanan pelajar. Yang mana kalau kita jadi duta portal, kita jadi SPPK, mereka ada kumpulan yang kita wujudkan dan kita work closely dan rapat sehingga mereka grad pun kita panggil lagi mereka untuk bersama-sama dengan adik-adik yang baru ni, baru orang kata baru nak up. Yang tu satu jalinan alumni yang kita tak putuskan lah, yang mana mereka pula nanti boleh bawa ke pihak-pihak yang lebih tinggi lah di luar sana. Saya bila ceritakan tentang komitmen dia orang sampai tengah malam, bila saya tengok pasukan Cik Azlan lah, terdiri daripada dia sendiri, Puteri, Nick, saya boleh bayangkan lah, mereka ni memang bersemangat dalam
memastikan aktiviti-aktiviti keusahawanan itu sentiasa berjalan secara berterusan dan yang paling penting tu dia punya excitement tu lain macam Cik Azlan. Itu yang saya tengok bila tengok energi yang dibawa oleh pasukan Cik Azlan sendiri. Saya tak terkejut lah kalau pelajar-pelajar pun memang berminat untuk mendekati The Bricks ini kerana dapat rasa dia punya vibe itu sendiri. Cik Lan, sambil kita menunggu lagi soalan, ada satu lagi soalan yang saya nak tanya. Tak dinafikan pihak pengurusan USM memang memberi sokongan padu kepada The Bricks ini. Tapi saya amat yakin sokongan moral semata-mata tidak memadai. Ianya mesti diiringi dengan sokongan dana juga. Sememangnya bukan saja di hebat, tapi di pusat-pusat keusahawanan di IPT pun kita banyak bergantung dengan dana daripada KPT. Tapi saya nak tanya dengan USM, pengalaman di USM. Bagaimana pihak universiti memperuntukkan dana operasi tahunan? Adakah pihak hebat perlu memanjangkan kertas kerja untuk memohon bajet bagi satu tahun operasi, ataupun pihak universiti sendiri telah pun ada peruntukan tahunan yang memang disalurkan kepada hebat? Boleh bercerita sikit ke Cik Azlan? InsyaAllah. Okey, macam saya sebutlah tadi kita bila satunya kita kena rapat dengan top management lah. Itu yang pertama sebab selain daripada rapat tu bukan apa kita nak convince agenda ini diminta oleh peringkat negara dan perlu di cascade down kepada semua universiti. Itu yang pertama. Dan bila kita dah baik dan dapatkan kepercayaan mereka tu, saya tak hantar kertas kerja Dr. Din sebenarnya saya hantar surat je. Tapi dalam surat itu adalah lampiran-lampiran tertentu yang kita dah buat buy-in pada awal peringkat, yang mana presentation jalan dulu, documentation keluar kemudian. Dan ketika itu, long story short, kita dapat hanya 70,000 sahaja. Modal awal atau seed money yang diberikan, dia bukan modal pusingan atau dia bukan peruntukan tahunan, tetapi lebih kepada one-off seed money yang diperuntukkan oleh universiti pada tahun 2020. So saya terfikir 70,000 ni nak buat apa? Itu modal perniagaan maksudnya yang Dr. Din tengok kerusi, meja semua rak dah ada, tapi nak letak produk apa? So apa yang saya buat, saya cari rakan-rakan kolaborasi lain lah di USM yang ada produk. Researcher, penyelidik, dan mereka yang sebenarnya Puan Puteri ni satu kelebihan dia juga adalah kalau di UKM kita panggil pengetua college lah. Yang tu kita boleh rapat dengan pelajar. Dan selain daripada dapatkan semua produk-produk yang ada dengan pensyarah ni, kita cuba pairkan dengan geran-geran pensyarah yang geran keusahawanan lah maksudnya. Geran keusahawanan dan tentu Myra akan pick up, cuma aktiviti di bawah tu kita cuba tie up balik dengan pelajar. Dan apa yang saya buat bila kita tak boleh buat lalu bendahari sebab proses MOF ni payah. Kita adakan MOU dengan Uscience Holding untuk tempoh 5 tahun pertama. Dia tak boleh charge apa-apa service charge atau ambil keuntungan daripada perniagaan ini sebab modal pusingan tu tidak diberikan dalam bentuk tahunan tetapi one off. So 70,000 ini kita gunakan dengan sebaik mungkin, dan ketika itu kita buat market survey yang mana kita tanya, kalau pelajar ni dengan 70,000 yang kita ada ni, kita nak buat produk apa supaya kita boleh dapat pulangan yang double lah orang kata. So diorang request lah, kita tak ada jumpsuit, kita tak ada t-shirt khas, kita tak ada mask khas. So perkara-perkara tu dulu yang menjadi tumpuan kami supaya dia boleh jadi rolling modal pusingan balik lah untuk kami teruskan. Dan Alhamdulillah sampai fasa 5 ni The Bricks itu sendiri hasil jualannya dah boleh sustain pembiayaan gaji yang kita gunakan ambil daripada 70,000 hari tu. Ini antara perkara yang saya nak ucapkan terima kasih jugalah kat BC, walaupun dia tak bagi banyak, kita minta banyak sebenarnya. Itu yang dia bagi. Dan ketiganya, ketika saya buat pembentangan itu dan networking, kita minta supaya ada produk-produk atau event universiti diberikan terus kepada The Bricks. Itu dah termaktub dalam permohonan awal lah. Contohnya convocation. Contoh bunga dah dimonopoli oleh satu entiti lain lah, PTJ lain. Tapi kita nak pegang sekarang contohnya jualan air. Jualan air saja yang kita mau dapat baru ni 5 figures lah Dr. Din.
Itu jual air kotak, air mineral je. So perkara-perkara tersebutlah yang kita mohon dengan universiti dan alhamdulillah universiti luluskan. Thai University, Mars University, Scarf University, kita bawa lalu The Bricks. Maksudnya corporate merchandise yang ada dekat universiti ni kita pegang. Dan of course bila datang dengan benda tu, vendor-vendor yang belakangnya semua kita pegang lah. Satu pendekatan yang sangat menarik dan berkesan nampaknya. Saya kagum dengan apa yang saya dengar sampai setakat ni. Sambil kita menunggu lagi soalan, saya ada lagi soalan nak tanya. Tadi saya juga tertarik apabila Cik Azlan ada ceritakan yang kebanyakan model yang mereka bangunkan tu mereka dah dapatkan perlindungan hak cipta. Sebab tu dia berani berkongsi. Saya suka tu. Dan saya juga tertarik apabila Cik Azlan ada sebutkan yang model yang mereka telah bangunkan dalam menguruskan The Bricks itu mungkin akan diperkenalkan ke luar negara, malah ke negara kulit putih dan mata biru juga, kata Cik Azlan. Jadi kalau saya boleh kongsi, kalau saya boleh tanya lah, kalau Cik Azlan boleh kongsi, apa lagi perancangan masa depan The Bricks ini? Apa yang dihayati? Tadi kita dah dengar akan ada Cabin by the Woods, kita akan dengar Technopreneur punya incubator, kita dengar perancangan untuk memasarkan model ini ke luar negara. Ada lagi tak yang kami tak tahu yang boleh kami korek sikit dengar daripada The Bricks? Ini kena bayar royalty ni Dr. Din. Tak apa, for the sake of pembangunan keusahawan pelajar, saya berkongsi dan saya dapatkan kebenaran daripada ketua-ketua saya jugalah. Okey, yang saya tak sebut tadi satu, kita nak adakan production house sendiri. Production house ini of course dia akan melibatkan satu struktur fizikal yang besar, dan bawah, in fact saya baru balik ni semalam dengan LGU Retreat. LGU ni Dr. Ida pun ada letak dalam chat, lembaga governor lah di universiti lain mungkin digunakan lembaga pengarah. Dan buy-in itu dah dibuat semalam, alhamdulillah. Antara struktur yang diterima pakai itu, buy-in pertama dah buat dah. Sekarang implementation part yang saya nak kena perincikan. Dan permohonannya bukan sikit Dr. Din, saya tak berani sebut lah, tapi berjangkau billions lah. Kalau itu berlangsung, maksudnya USM akan ada kilang sendiri. Itu perancangan besar lah, tapi bukan dalam masa terdekat, iaitu kita rancang dalam 2024. Okay, bila kita sebut production house ini, dia bukan menjangkau pelajar saja, tapi kita lihat dengan inkubator yang lebih besar dengan pejabat inovasi, sebab CIC pejabat inovasi kita lah yang banyak membantu untuk nak patentkan perkara-perkara yang kita cuba komersialkan di bawah The Bricks. Dan of course di belakang itu mereka yang terlibat dengan The Bricks ini kita lantik sebagai fellow keusahawanan, dan kita harap kita ada bincang juga sembang-sembang dengan bahagian HR. Kita harap perkara-perkara ini, komponen-komponen ini, mereka dari dalam kalangan pensyarah yang terlibat dengan program atau agenda keusahawanan diberi merit dalam kenaikan pangkat mereka. Ini antara perkara yang kebetulan saya juga berpengalaman kerja di HR di bahagian research dan innovation. Di situlah networking yang saya rasa perkara penting. Networking lah Dr. Din, networking, dan we know how to go about dan who to approach untuk kita selit-selitkanlah agenda keusahawanan pelajar. Dan semalam juga diluluskan blueprint innovation Technopreneur untuk undergraduate dan postgraduate, sebab kita nak gunakan postgraduate sebagai proksi kita di luar negara. Itu sebagai perincian sedikit lah tentang yang tadi tu, model yang kita nak jual tu. Hebat. Seperti namanya, memang hebat. Okey, Cik Azlan, kita ada dua soalan daripada Nur Faedah Muhammad Arif. Ni orang kuat UKM ni. Kita nak dengar soalan pertama dia, apakah halangan ataupun kekangan yang pasukan Cik Azlan hadapi ketika membangunkan The Bricks? Itu soalan pertama. Soalan ni ada di chat box. Dan soalan yang kedua, yang satu lagi yang menarik, apakah pelajar sahaja terlibat dalam projek ini ataupun melibatkan fakulti ataupun staf dari fakulti juga? Silakan. Alright, saya jawab soalan pertama, apakah ini daripada Puan Faidah, apakah kekangan halangan ketika membangunkan The Bricks? Masa lah, saya letak masa. Sebab dalam tempoh saya pegang
Saya kuat kuasa di HDC 2 bulan 1 2020, The Bricks rasmi 8 hari bulan 3. So projek fizikal yang Dr. Din lihat tu, daripada gambar yang kosong tadi hingga jadi The Bricks dengan semua merchandise, berlaku kurang daripada 3 bulan. Tapi like you said, dynamics yang ada dengan Putri dan rakan-rakan lain tu yang sangat membantulah. Mereka tidak berkira, mereka tak mengeluh. Dan pelajar-pelajar asal yang terlibat lebih kurang 20 orang yang menjadi perantis pertama The Bricks, itulah tunjang kami untuk membantu siang dan malam tanpa kira. So halangannya tak ada, dia melalui proses biasa, tapi dia punya cabaran adalah masa. Less than 3 months untuk materialize semua perkara yang dirancangkan tu lah. Masa saya usulkan tu, kita ingat dapat lah 6 bulan ke like that, no, I want it to be terus lah bila I want it to be tu, okay, dia dah bagi komitmen dia, dekat situlah kita selitkan permintaan kita juga. Dan bila pihak universiti dan pengurusan universiti lihat The Bricks mampu capai perkara itu dalam masa yang sangat singkat, itu yang banyak projek kita dapat tu. So banyak entiti yang boleh diuruskan oleh pihak kami. Dan ada satu program antarabangsa yang kita pair dengan The Bricks, dan saya pairkan juga dengan inkubator usahawan pelajar. Contohnya proses perkhidmatan parcel. Proses itu kita buat dengan Jepun, negara Jepun, pelajar-pelajar di sana. Perkhidmatan yang dia untung itu RM16,000 atas pos saja. Urusan pos dengan kit yang kita berikan. Itu perkara-perkara yang kita rasa antara yang menarik. Kita tak neglect semua usahawan, tak kira pelajar ataupun yang ada daripada luar, kita collaborate dengan mereka. So bukan saja pelajar untuk menjawab soalan dua, tapi semua pihak. In fact, kalau UKM nak collaborate pun kita alu-alukan, kita buka dah. So the Pandora Box tu kita memang cuba explore, dan kalau salah kita betulkan kan. Sama-sama belajar lah. Alright. So staf fakulti yang terlibat sekarang ni, kebanyakan mereka menjadi fellow dan penasihat serta meletakkan produk-produk lah. Dan kalau besok bila production house itu siap, bukan saja orang dalam ni, siapa-siapa pun boleh, dan kita buka ruang tu untuk sewaan. Thank you Dr. Din. Thank you Puan Faidah. Thank you Puan Nur Faidah atas dua soalan yang dikemukakan. Ada satu lagi soalan, yang ni kena jawab betul-betul, kan kena potong markah ni. Soalan datang daripada Dr. Ida. Dr. Ida tanya, memandangkan tema yang diketengahkan adalah tentang The Bricks, apakah perancangan expansion, perancangan pembesaran bagi The Bricks itu sendiri pada masa akan datang memandangkan. Tidak, saya kena tarik dia ke bawah, mana pergi pula dah. Okey. Hilang dah saya punya ni. Boleh baca ke Cik Azlan? Boleh Dr. Din, saya terus jawab di soalan daripada Dr. Ida. Dia kata memandangkan tema yang diketengahkan adalah tentang The Bricks, apakah perancangan expansion The Bricks itu sendiri pada masa akan datang memandangkan akan ada platform fizikal lain, contoh Cabin by the Wood, Nest pada masa terdekat. Okey. Saya ada sebut tadi Cabin by the Woods adalah expansion The Bricks, tetapi dia akan menjalankan entiti perniagaan dan business center yang berbeza, yang mana The Bricks itu lebih kepada bentuk merchandise dan barangan cenderahati, tapi Cabin by the Woods ni kita akan ketengahkan budaya masyarakat antarabangsa, antaranya penjualan makanan, kraft tangan antarabangsa dan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh ditawarkan daripada Malaysia ke negara mereka di sana, selain daripada perkhidmatan pengembusan. Ini adalah kerana salah satu strategi kita untuk menarik yuran yang tinggi itu, of course lah, international students. So kita buat juga melalui cabins, dan alhamdulillah lah bila kita duduk dalam perancangan besar universiti ni, kita boleh share idea kita, dan idea kita bila diterima tu nak kena laksana lah. Okay. Dan Nest ini pula macam saya sebut tadi, bezanya dengan The Bricks, dia dah ada expansion The Bricks yang meletakkan more than 80% technopreneur. Itu juga dihasratkan oleh negara, yang mana kita terus pairkan pelajar dengan industri, dan kita harapkan dana daripada industri itulah yang membantu. Paling tidak kita punya hasrat adalah untuk menjual pattern itu sendiri kepada industri, produk pattern itu. Yang itu dah berlaku dan insyaAllah akan dibesarkan dalam skala yang lebih besar lah. Okay, dan Puan Faidah ada tanya lagi, saya teruskan Dr. Din dengan izin. Ya, silakan. Teruskan. Alright, adakah The Bricks dihebahkan, dipromosikan kepada pihak luar melalui platform apa ya? Okey, buat masa ni platform-platform SPPK lah yang banyak membantu. Dr. Din talk saya petang ni pun dia promote banyak platform.
Dan kita ada di IG Puan Faidah, kalau you boleh tengok IG The Bricks dan oleh-oleh itu sendiri yang menjadi tumpuan pelajar lah. Okey, dari segi pihak industri, apa yang saya buat, saya pair dengan bahagian jaringan industri masyarakat, yang mana kita banyak dalam ekspedisi kolaborasi, kami akan jual The Bricks di situ dan menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan lah. Antaranya yang selalu company minta kami buat kan t-shirt dia orang lah, sebab dapat harga yang lebih baik dengan kualiti yang tinggi. Itu perkara-perkara yang kita bawa lah pada pihak luar. Sama-sama. Alright, harap menjawablah soalan sedikit sebanyak. Banyak dah kongsi rasa ni Dr. Din. Itulah pasal apa nama, saya pun lepas ni nak jadi entrepreneurial sikit. Siapa nak nak dengar semula siaran ni, saya nak charge untuk ni sebab banyak rahsia dapat dikorek ni daripada USM kali ni. Tapi saya rasa petang ini kita memang amat bertuah sebab dapat mendengar secara langsung daripada pihak Cik Azlan dan berdasarkan pengalaman di USM, dan saya memang secara peribadi kagum dengan perancangan yang telah dibuat. Itu satu, dan yang keduanya adalah bukti yang terhasil daripada perancangan ini, kerana kita dapat lihat sendiri mereka bukan setakat merancang atas kertas kata orang, tapi it has been translated into result. Itu yang saya rasa sesuatu yang patut dicontohi oleh institusi-institusi yang lain termasuk UKM juga. Cik Azlan, kita telah pun melepasi tempoh 1 jam, jadi kita ada sikit-sikit masa kesedaan. Sikit-sikit kalau ada lagi soalan. Saya difahamkan di Facebook ada hampir 25 orang yang sedang mengikuti siaran kita, dan di sini kita ada hampir 20 orang. So insyaAllah saya yakin masing-masing telah mendapat banyak manfaat daripada perkongsian ini. Saya ingin membuka ruang sebelum kita mengakhiri siaran kita. Saya ingin memberi peluang kepada Cik Azlan untuk menyampaikan hasrat beliau. Macam semua orang tahu, kami ini sebagai pengarah pusat keusahawanan, dia ada tempohnya. Bila sampai expiry date dia, mungkin sama ada renewal ataupun akan diganti dengan orang lain. Tetapi apakah harapan Cik Azlan selagi memegang tampuk kepimpinan hebat ini? Apa yang Cik Azlan ingin capai lagi selain berperancangan tadi, dan apa yang Cik Azlan impikan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh Cik Azlan bersama dengan hebat ini? Kalau boleh share sikit, ini peribadi Cik Azlan. Soalan yang menarik, nak jawab susah tu Dr. Din. Tapi berdasarkan pengalaman, yang pertama saya kena sebut ni lah, saya kena terima kasih kepada semua sifu yang ada dekat SPPK, termasuk geng-geng keusahawanan KPT lah. Sebab saya saya pentadbir pertama yang dilantik untuk mengetuai Pusat Keusahawanan Universiti, dan saya banyak belajar dengan rakan SPPK dan KPT itu sendiri. Dan bila dia dah jadi entrepreneur mindset tu bukan saja entrepreneur mindset, business mindset itu perlu berlaku seiring dengan entrepreneur mindset. Dan networking perlu berlaku, dan itulah yang kita cuba dapatkan dan hasratkan. Bukan saja untuk mendapat keuntungan, tetapi setidak-tidaknya pelajar yang tidak terlibat dengan aktiviti keusahawanan secara fizikal, setidak-tidaknya lah boleh berfikir secara business minded, orang kata. Sebab saya percaya besok kalau kita makan gaji pun you kena manage something, dan manage something ni kita kata kena ada keuntungan dan kena ada ROI, tak boleh rugi. Itu benda yang kita hasratkan di bawah agenda hebat lah. Maksudnya pelajaran kita cuba hasilkan itu bukan saja dikenali sebagai usahawan, tetapi mempunyai akhlak dan integriti yang tinggi, dan mampu berkongsi pula idea mereka dengan orang lain supaya dapat dimarahkan dan dipanjangkan di organisasi lain. Apa yang saya buat hari ini, antara perkara yang saya minta pelajar-pelajar di USM contohi. So apa yang kita buat macam MLM lah, dia kena cari 4 orang, dia kena share apa yang dia buat, dan kita tengok dari situ sama ada dia berkembang ataupun tak. Dan apa yang saya, macam Dr. Din cakap lah, bukan saja kita letak atas kertas, kita preach dan kita buat jugalah apa yang kita rancang. Dan perancangan ini kita buat dalam tempoh 5 tahun lah. Kalau saya tak jadi pengarah lagi pun, saya tak risau, benda tu dah on paper dan on strategic plan. Dengan harapan the next pengarah akan bawa dan mengembangkan lagi lah apa yang kita dah buat sekarang. Itu hasratnya Dr. Din, insyaAllah. Dan saya percaya nanti saya nak melawat juga UKM. Dah lama tak turun UKM ni, nak belajar juga apa yang UKM buat.
Terima kasih Dr. Din. InsyaAllah, apa nama, saya yakin apa yang dihajati oleh Cik Azlan akan terlaksana, dan saya yakin beliau telah pun meletakkan satu batu asas yang kukuh untuk teruskan oleh pemimpin-pemimpin yang kemudian kelak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita telah pun melepasi tahap satu jam yang pertama. Jadi saya ingin mengambil ruang yang sikit masa sikit di ruang yang terakhir ini untuk memberi sedikit rumusan mengenai apa yang saya dapat belajar daripada sesi perkongsian daripada Cik Azlan itu tadi. Saya perhatikan berdasarkan pengalaman USM, sokongan padu daripada kepimpinan tertinggi itu amat penting bagi membolehkan sesuatu agenda besar sebagaimana yang dihasratkan oleh pihak KPT itu dilaksanakan dengan lebih tersusun, terancang dan berkesan. Yang kedua, saya juga dapat perhatikan komitmen di kalangan mereka yang membawa agenda itu. Dalam konteks USM, kita perhatikan pasukan Cik Azlan yang saya sebut nama sebab saya kenal, yang terdiri daripada Puteri, Nick dan beberapa orang lagi. Saya dapat lihat betapa passionate-nya mereka bila mereka melaksanakan sesuatu program, sesuatu aktiviti itu sendiri. Yang itu saya rasa menjadi pemangkin secara tidak langsung untuk menarik pelajar-pelajar lebih mesra dengan the break itu tadi. Yang ketiga, saya juga melihat bagaimana perancangan aktiviti itu tadi agak menyeluruh apabila ianya melibatkan pelajar-pelajar yang diberi tanggungjawab melalui konsep empowerment itu tadi. Jadi ianya secara tidak langsung ianya menimbulkan rasa kebertanggungjawaban di kalangan mereka, memikul tugas itu untuk menghasilkan result, dan yang paling penting hasil jualannya terbukti. Cik Azlan, apabila diberi tanggungjawab itu, diberi kepercayaan dan diberi bimbingan yang betul, mereka berjaya menghasilkan keputusan yang memang Cik Azlan katalah di luar jangkaan. Dalam mengambil kira pandemik juga mereka boleh menghasilkan jualan yang begitu tinggi sekali. Yang keempat, kalau saya boleh perhatikan, ini yang saya rasa perlu diambil iktibar oleh kesemua IPT lah dalam konteks itu, termasuk UKM. Perlu ada ruang premis itu sendiri yang memungkinkan banyak perkara lain boleh berlaku. Macam saya lihat di pengalaman di USM ini, melalui the rubrik dia dah ada spin-off dia dah. Dia ada Nest, dia ada Cabin by the Woods, dia ada macam-macam benda lagi dan akan merebak ke kampus Nibong Tebal dan juga ke kampus Kubang Kerian. Jadi apabila ada satu yang telah satu premis yang membolehkan banyak aktiviti di jalan yang boleh orang ramai boleh lihat hasilnya, maka ia mudah merebak dan ini memudahkan kita untuk menyemarakkan semangat dan agenda keusahawanan di kalangan warga itu sendiri. Dan akhir sekali saya juga perhatikan perancangan USM ini dia tidak tertumpu pada USM semata-mata. Mereka juga ingin berkongsi kepakaran mereka dengan sama ada negara luar, malah dengan institusi dalam negara itu sendiri. Jadi saya amat kagum dengan apa yang telah dikongsi oleh Cik Azlan pada petang ini. Terima kasihlah share-share tips-tips semua tu. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin memberi peluang pada Cik Azlan sekali lagi untuk memberi kata-kata akhir kepada semua yang sedang mengikuti siaran kita ini. Silakan Cik Azlan. Okeylah, terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam platform Webex ataupun Facebook seperti yang Dr. Nis sebut. Terima kasih saya juga kepada semua tim saya di bawah sektor keusahawanan. Tanpa mereka, apa yang saya sebut ni tak jadi. Dan terima kasih juga atas jemputan Sesmed sebab hasrat kita nak kongsikan knowledge transfer tu supaya kita dapat lebih banyak lagi daripada perkongsian sama ada ke peringkat kebangsaan ataupun luar negara dah. Dan insyaAllah sokongan SPPK tu masih kita perlukan lah Dr. Din dan kalau agenda ni boleh dibawa melalui KPT, saya percaya semua universiti boleh buat lah insyaAllah. Itu je lah Dr. Din. Thank you very much. Terima kasih Cik Azlan. Bagi pihak UKM Sesmed, kami amat berterima kasih dengan kesudian Cik Azlan untuk menerima jemputan kami dan seterusnya berkongsi
sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman berdasarkan pengalaman hebat dan juga Cik Azlan sendiri di USM. Bagi pihak Urus Setia, kami juga ingin memohon jasa baik semua yang mengikuti siaran ini agar dapat mengisi mengimbas kod QR itu bagi membolehkan kita menghantar sijil penyertaan bagi sesi kita pada petang ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini agar sentiasa mengikuti pengumuman akan datang di mana SESMED akan menganjurkan lagi siri webinar yang seterusnya di mana banyak lagi isu-isu berkaitan dengan keusahawanan yang akan kita bincangkan dan saya yakin sedikit sebanyak ianya akan memberi manfaat kepada kita bersama. Baiklah semua sidang hadirin sekalian, bagi pihak Urus Setia kami mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan siaran ini. Dan saya ingin sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kerana sama-sama mengikuti siaran ini dan kita harap kita dapat berjumpa lagi di siaran akan datang. So kalau saya boleh mohon kita ambil gambar beramai, boleh ke Urus Setia? Atau dah ambil dah tadi? Kalau boleh rakan-rakan turn on kamera kejap kalau boleh. Boleh ke semua kita ambil gambar grup foto kejap? Kalau boleh kita onkan slide. Onkan kamera, sorry. Mungkin Dr. Ida, Puan Faida, semua malu-malu lagi ni. Zelina, Surya. Saya bila ada Dr. Ina ni saya cuak Dr. Din. Dr. Ida ada lagi ke? Kalau ada silakan Dr. Ida. Mesti Cik Azlan nak tengok ni. Ada, saya dah on. Okey. Dr. Ida dah hormat dah. Okey. Yang lain-lain tak nak ke? Tak nak onkan kamera? Okey, Di, Urus Setia bolehlah ambil yang mana yang dah ada ni. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima kasih Urus Setia, terima kasih Cik Azlan, terima kasih semua yang hadir. Saya minta izin untuk keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azlan, terima kasih. Terima kasih Doktor. Thank you. Good job. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.